bertemu lagi bersama saya Sergio aka Cikgu Jo Rasmin dalam Sergio Rasmin Channel. Tapi sebelum kita teruslah gebang-gebang kita pada hari ini, kita roll dulu intronya lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Jo aka Sergio Rasmin. Kata duduk belum bosan ni. Jadi apa yang kita nak sembang hari ni, apa yang kita nak borak, sebenarnya tak nak buat pun rakaman ni, tapi rasa macam nak buat sebab kita nak kebang satu benda yang penting pada saya, yang mana ianya memberi kesan psikologi yang mendalam dah kepada yang menerimanya. Itu pendapat saya lah, sebab pendapat kita mungkin berbeza dan situasi kita juga tetap berbeza. Di mana kalau kita tengok dalam satu posting di Media, kita dapat lihat satu keadaan di mana pelajar telah dikompaun 1.5K kerana melanggar SOP tidak memakai mask. Kenapa kita dengar sangat golongan-golongan yang begini bila buat salah terus kena kompaun? Tapi kalau melibatkan golongan-golongan yang baru ini viral, yang mana satu majlis yang dalam tu memang duduk rapat-rapat, tak ada ruang langsung, tak dikenakan apa-apa lagi tindakan. Ini sangat memarahkan netizen, sebenarnya membuatkan netizen jadi menyampah, membuatkan netizen jadi sakit hati, dan ini menjadi isu sekarang ni. Kalau kita tengok di komen-komen di Facebook KKM sini pun, kalau kita tengok, wow, dahsyat betul komen-komen. Jadi kita janganlah tambahkan keruh tu, kita baca saja, tahan je lah sakit hati kita tu untuk kita nak komen juga. Kerana ialah kita tak tahu di mana silap kita, di mana salah kita. Nanti satu hari kita viral bab kita, baru kita tahu pula kan. Jadi sekarang ni kita nak sembang bab pelajar yang dikenakan kompaun 1.5 tu. Jadi cerita dia beginilah. Pelajar-pelajar ini akan menduduki peperiksaan lagi 2 minggu. Peperiksaan yang final yang menentukan masa depan mereka, nasib mereka yang ketika berada di program matrikulasi, dan bagaimanakah mereka nak menentukan corak mereka. Inilah masanya bagi nak menghadapi ataupun nak menduduki ataupun nak menempatkan diri, persaingan nak menempatkan diri di ijazah sarjana pertama nanti. Jadi tiba-tiba mereka terkena 1.5, terkena compound 1.5K. Kita tengoklah latar belakang, adakah mereka ini mampu untuk bayar, dan adakah mereka ini terdiri daripada golongan-golongan bawahan yang mana perlukan bantuan. Itu psikologi yang pertama. Adakah duit nak bayar ni? Dan dengan nak raya lagi, dengan nak balik lagi, mereka akan balik selepas 2 hari sebelum hari raya, mereka akan balik ke pangkuan keluarga. Duit nak proses barang-barang mereka, kerana mereka ni golongan yang tak berkemampuan. Bagaimanakah mereka nak mencari wang 1.5K untuk bayar, dan kalau mereka gagal bayar, apa tindakan yang akan dikenakan kepada mereka? Jadi kena fikirlah benda-benda macam tu. Jangan kita main nak belasah aja kan. Gunalah psikologi, gunalah secara berhikmah, pendekatan berhikmah. Kita ni orang dewasa, cerdik sebenarnya kan. Yang kedua, psikologi lah satu lagi, di mana pelajar-pelajar ini akan tindakan yang dikenakan kepada mereka ini akan memberi kesan. Mereka akan menduduki peperiksaan tak lama lagi, daripada duduk dalam momentum mereka nak menuntut ilmu di saat-saat akhir minggu akhir ini, tiba-tiba mereka dikenakan tindakan, dan benda itu memang akan beri kesan psikologi. Itu yang kedua. Jadi dalam keadaan ini perlu ada satu jawatankuasa ataupun perlu ada badan yang memainkan peranan penting dalam nak mengekang ataupun dalam mengawal, membendung mereka ini dari terus terasa kesan psikologi. Berikan keyakinan, berikan motivasi kepada mereka. Apa yang berlaku itu adalah satu ujian, satu hikmah. Gunakanlah pendekatan berhikmah pada mereka ini. Jangan biarkan mereka terus dengan angan-angan mereka sendiri, dengan tanggapan-tanggapan mereka sendiri. Kerana usia mereka ini, kita perlu didik dan perlu bimbing mereka lagi sebenarnya. Jadi kita ni sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita janganlah tunjuk kita punya hebat sangat. Bukanlah kita tunjuk hebat, maknanya yes, we are going to talk about SOP. Ya, itu SOP. Memang kita kena ikut. Tak kisahlah di mana pun kita berada. Kita duduk di Malaysia ini, kita terikat dengan SOP. Jadi
kecuali rumah kita je kot tak ada SOP ni. Tapi tu pun ada SOP rumah tangga kita. Tapi kita tak terlibat lah. Takkan nak duduk rumah pun nak pakai mask semua lah guys. Okay. Jadi duduk saja di Malaysia ni memang ada SOP dalam keadaan tempoh sekarang ni. Jadi kita kena ikut. Memanglah itu kita kena ikut. Tapi dalam psikologi sekarang ni, pelajar-pelajar ini dikatakan baru balik dari kelas. Okay. Memanglah anda kata anda dah bagi warning belum anda masuk disebabkan oleh satu isu. Kalau kita tengok dalam page sekarang ni, isu dia di mana pelajar-pelajar ini mungkin baru balik dari kelas dan tiba-tiba terjumpa dengan pihak yang berautoriti ini datang membuat tinjauan berkaitan dengan keracunan makanan. Kononnya telah diberi amaran berkaitan dengan kehadiran mereka. Bukan semua orang nak dengar. Mungkin masa tu pelajar tengah di kelas, mungkin pelajar tengah melakukan fokus pada amali dan juga sebagainya. Bukan semua amaran mereka nak dengar. Bukan semua warning tu masuk dalam telinga mereka. Mereka nak fokus pada akademik mereka dalam pada itu. Mungkin arahan yang diberikan tak kena. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, tiba-tiba mereka terkena terserempak dengan pihak berkuasa ini dan mereka kena tindakan. Anda boleh bacalah dalam komen dan Twitter ni lah kan, kalau kita nak baca panjang. Okay. Jadi kalau kita tengok pula di satu lagi page ni, yang page ini juga asalnya ada satu page yang saya ambil dari website juga, Petua dan SP Bonda. Jadi dalam page ini diceritalah pelajar-pelajar ini dan ada juga yang meluahkan tidak puas hati berkaitan dengan tindakan yang dikenakan oleh pelajar-pelajar ini. Bukan kita nak tunjukkan siapa betul, siapa salah. Bukan kita nak tegakkan benang yang basah. Okay. Di sini kita nak bercakap pada psikologi dan juga ihsan. Kita nak jadi manusia yang berhikmah. Dalam tempoh ini, pelajar-pelajar ini, kenapa kita tak beri panduan kepada mereka? Adik datang match ini, adik salah ni. Adik dah tak ikut SOP. Adik dah melanggar SOP. Bukan kesalahan kali ke-8. Ini mungkin kesalahan kali pertama. Sepanjang berada di sini ataupun di situ, pelajar inilah pelajar yang paling sopan sekali mungkin. Jadi kita tak tahu mana-mana terus prap. Habis. Itulah nak bagi tahu. Okey. Jadi kita jagalah benda macam tu. Ada ihsan sikitlah dalam nak buat tindakan, nak buat kerja kita ada ihsan sikit. Dalam kita nak memberi, dalam nak buat tindakan tu, bagilah ada sifat manusia sikit. Sifat rasa kasih, rasa sayang sikit lah. Okay. Banyak sangat okey tu. Faham ke tak? Right. Jadi janganlah terlampau kita nak tertekan. Janganlah terlampau tekan mereka. Bagilah panduan pada mereka dalam tempoh sekarang ni, 2 minggu ni, masa depan mereka. 2 minggu ini adalah tempoh masa depan mereka yang mana kita kena pastikan mereka dapat lupakan ataupun dapat letakkan masalah yang mereka hadapi tepi dan memberi fokus kepada final exam yang akan mereka hadapi nanti. Lagi 2 minggu tak lama dah. Mungkin orang tu tak tahu kot mereka nak menghadapi PSPM ataupun peperiksaan final ni. Jadi saya nak bagi tahu mereka akan menduduki final pada 4 bulan 5 nanti. Dan final itu adalah menentukan masa depan mereka. Letakkanlah keluarga kita, letakkan sepupu kita, mungkin letakkan diri kita sendiri pada keadaan tempat mereka dan kita mungkin akan tahu jawapannya. Saya tak mahu tegakkan siapa yang betul, saya tak mahu menangkan siapa yang salah. Jadi anda fikirlah sendiri, sama-sama kita lihat ini secara hikmah. Kita ikut SOP, kita akan dapat manfaatnya. Dan kita beri ihsan kepada manusia, kita juga dapat manfaatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Itu saja dari saya. Sekian, minta maaf lebih kurang kalau kata ada menyinggung ke apa ke. Bukan niat nak cari salah siapa. Kita nak betulkan dan kita nak bagi panduan, kita nak kongsi rasa untuk rakan-rakan kita di luar sana, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi dalam tutorial yang akan datang, Gebang dan juga tutorial bersama Sergio aka Cikgu Rasmin. Jadi bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang. Salam Ramadan untuk anda. Jaga diri, jaga keluarga anda, ikut SOP dan kita letak nilai ihsan di dalam diri kita, insya-Allah.